Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi di Cikgu Saiful Channel. Perkongsian kali ini adalah untuk bincangkan soalan berkaitan graf fungsi dalam matematik SPM kertas 2 bahagian B. Okey, untuk menjawab soalan bagi tajuk graf fungsi ini, biasanya yang pertama ataupun bahagian A, kamu perlu lengkapkan jadual nilai bagi x, y lah. Okey, berdasarkan persamaan yang diberi, kamu lengkapkan jadual, iaitu kita nak cari nilai x dan y lah. Okey, diberi nilai x, kamu cari nilai y dia. Okey, untuk bahagian B, ini bahagian A lah. Okey, bahagian B pula biasanya kita nak cari, ini bahagian C. Okey, maaf juga, bahagian C. Bahagian C biasanya kita mencari nilai x atau y, diberi nilai sebaliknya berdasarkan graf lah. Jadi sebab tu yang melukis graf ni bahagian B lah. Jadi untuk lukis graf, kamu tengok skala yang diberi, skala, okey, bagi kedua-dua paksi x, paksi y, okey, dan plot ataupun tanda titik, plotkan titik berdasarkan jadual tu dengan tepat dan lukis graf. Okey, jadi untuk tajuk ini pastikan untuk kamu jawab dengan pantas dan cepat. Mesti ada kalkulator lah, biasanya yang FX 570 ke atas lah. Dia nama apa tak nak salah. Pembaris, pensel yang tajam lah untuk kita lukis dengan baik, pemadam, dan pen juga lah untuk menulis dan mengira lah. Okey, maupun jenis graf lah sebagai panduan lah. Okey, fungsi linear ataupun graf fungsi linear ni sebenarnya graf persamaan arm dia ini. Okey, tunjuk agak ni. Okey, persamaan arm dia y sama dengan ax tambah b lah. Garis lurus tak ada masalah, tapi dalam tajuk ni pun ada satu nanti bahagian D yang kita perlu lukis garis lurus yang memuaskan kedua-dua persamaan yang diberi lah. Jadi kalau garis lurus, kurang-kurangnya kita cari dua nilai bagi x dan y, kita dah boleh lukis lah. Okey, cari dua nilai saja, dua nilai ataupun dua pasangan titik lah bagi x dan dua nilai x dan y lah. Okey, yang ni kalau kamu ingat je, okey, dalam tajuk garis lurus ini bila keturunan dia negatif lah. Okey, tak ada masalah apa. Okey, seterusnya kita tengok graf fungsi yang kedua, iaitu fungsi kuadratik lah. Okey, fungsi kuadratik. Okey, persamaan dia nak tahu kuadratik, kamu tengok ni persamaan arm dia, nilai pun boleh ubah tu, kuasa 2 lah. Okey, x kuasa 2. Jadi bentuk dia ada dua saja. Satu bentuk U ni bila nilai A tu positif lah, dan bentuk N ni bila nilai A dia negatif lah. Okey, yang ni kita perlukan beberapa titik lah. Biasanya beri kepada kamu 7 titik lah untuk kamu plot lah. Okey, seterusnya kita tengok graf untuk fungsi kubik pula. Fungsi kubik, okey, bentuk arm dia, ini x kuasa 3.
Dan kalau A positif, dia bentuk dia macam ni lah. Kalau ni macam S terbalik ya, okey. Kalau A negatif ataupun nilai A tu negatif, kamu akan dapat bentuk S lah, okey. S, okey. Bentuk S kan, itu kan. Yang ni S terbalik kot. S terbalik. Okey, seterusnya ada satu lagi. Okey, kita panggil graf untuk fungsi salingan, di mana X, sebenarnya kalau kamu tulis, sebenarnya boleh tulis macam ni lah, A X kuasa negatif 1 lah, ataupun macam ni pun boleh, okay? Bentuk ham dan macam ni lah, okay? Jadi kalau nilai A itu positif, kita dapat sukuan pertama dan sukuan ketiga lah. Graf ni sukuan pertama dan sukuan ketiga. Kalau A negatif, sukuan kedua dan sukuan keempat lah, okey. Ni graf dia. Jadi jom kita cuba praktis dengan beberapa soalan lah. Okey, untuk soalan yang pertama ni, bahagian A, dia soalan biasanya nombor 12 yang dulu lah, okay? Jadi lengkapkan jadual di ruang jawapan pada halaman 26 bagi persamaan Y sama dengan ini persamaan ataupun fungsi yang diberi kepada kita lah. Y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 7. Jadi tengok jadual di ruang jawapan yang ni, okay? Jadi dia dah bagilah nilai semua dah ada ni. Jadi yang kita kena cari bila X sama dengan negatif 2 dan bila X sama dengan 1, okey. Sebenarnya kamu boleh kira dia yang pertama ni, maksudnya kalau X negatif 2 ataupun okey, kita ambil yang X 1 lah. Bila X sama dengan 1, ganti tempat yang persamaan tu, okey. Kira negatif 3 tolak 2 tambah 7 tolak 5. Jadi jawapan dia akan dapat 2 lah kan. Jadi kan 2 kan. Boleh gunakan. Okay. Satu cara lagi, kamu boleh guna kalkulator lah. Okay. Sekejap cikgu keluarkan kalkulator cikgu. Okay, satu lagi, kalau kamu nak guna kalkulator, kira tadi yang kita dah bilang. Okey, kita masukkan bahagian ni. Okey. Bahagian ni. Okey. Bahagian ni. Jadi cara nak masukkan dia on kalkulator, negatif 3. Nak masuk X ni, tekan alpha X dan kuasa 2 macam biasalah, kuasa 2 tolak 2 alpha X tambah 7 ada sama dengan yang bahagian yang bulat ni kan. Jadi apa yang kamu buat adalah tekan calculation ni, CALC ni, dia akan tanya X berapa. Jadi kita masukkan negatif 2 dan jawapannya negatif 1. ok, sini negatif 1. Okey, kita tengok yang tadi yang kita dah buat ni, okey. Okey, ini yang bila X1 pula. Jadi tekan lagi calculation, dia tanya lagi X1 masuk nilai. Okey, kamu akan dapat 2, sama kan yang tadi kita buat kan tadi kan. 2 kan, okey. Okey, jadi bila kamu dah tekan tu, jangan berhenti lagi, terus pergi ke bahagian C. Bahagian C dia ada sebenarnya soalan tu daripada graf. Jadi sebenarnya kita boleh kira dululah untuk pastikan jawapan kita tu, macam kita semak jawapan dia siap lah. Ni tengok, ini tengok, nilai Y apabila X sama dengan, maksudnya macam dekat jadual ni ada satu lagi nilai yang kita bagi, bila X sama dengan negatif 0.5, Y berapa lah, Y sama dengan berapa kan. Jadi sebab tu kita boleh tekan terus lah, okay? Tekan calculation X negatif 0.5. Kamu tekan apa dengan jawapan dia
kalkulator bagi kan 7.25 kan. Tapi sebab bila kita berdasarkan graf nanti kita tak boleh nampak tepat macam ni kan, betul tak? Jadi kamu boleh agaklah jawapan dia nanti di antara Y 7 ataupun 7.5 lah. Okey, maksudnya jawapan kamu dah mesti yang tepat yang ni je. Okey, kita ambil di antara ni sebab dalam graf kita tak boleh nampak tepat macam jawapan yang kalkulator bagilah. Ataupun kamu bundarkan kepada 0.5 lah. Okey, yang terdekat. Okey, seterusnya bahagian B. Okey, bahagian B dia akan suruh kamu lukis berdasarkan jawapan yang kamu dapat tadi kat bahagian A tadi kan. Kita dah kira negatif 2 bila X negatif 2 ni negatif 1, bila X 1 ni 2 kan. Jadi tengok kita diberi skala untuk 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Okey, 2 cm kepada 5 unit untuk paksi Y ni. Okey, jadi sebelum kita lukis, pastikan kamu tak buang masa banyak lah. Kamu kena tengok dulu nilai untuk X, tak ada masalah. Kita mula daripada yang nilai yang paling kecil, negatif 3 sampai 3. Okey, X dari julat yang ni pun dah beritahu kat sini kan, daripada negatif 3 sampai 3. Okey, X tak ada. Tapi untuk Y, ni paling besar ni maksudnya paling kecil mana? Yang negatif lah paling kecil kan, yang ni kan negatif 26 kan. Jadi kamu mula dengan negatif kurang-kurangnya 30 lah, sebab kita guna 5 nanti kan. Y pula yang paling besar 7 kan. Jadi maksudnya kita kena sampai 10 lah. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini lah. Kalau kamu mula sifar kat sini, sini 5, sini 10, dah cukup lah, betul tak? Jadi yang sebelah sini negatif 1, negatif 2, negatif 3 pun dah cukup. Ini 1, 2, 3. Yang bawah ni negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20, negatif 25, negatif 30. Dah cukup. Jadi kamu buat lagi. Ya, cikgu tak guna pembaris, tak guna pembaris dia. Okay. Jadi seterusnya kita dah paksi dah. Ini paksi Y, yang ni paksi X. Kalau boleh ni tanda ni sikit, buat selau ni supaya lebih kemas lah. Okay. Yang tadi dia tak guna pembaris, saya ingat patutnya kena guna pembaris lah. Okay. Dan tanda negatif 3, 14, negatif 3, negatif 14, 10, 15 ini dah. Kalau sini kecil sini, kalau kamu biasa kan, kalau 2 cm 5 ni maksudnya 2 kotak tu, satu kotak 0.5 lah. Okey, 2 kotak tu 1 lah. Jadi kita kena kurang 2, macam lebih kurang di sini lah. Okey, boleh tanda bulat ataupun angka lah. Okey, biasa cikgu guna bulat. Okey, negatif 2, negatif 1 kat sini ya. Negatif 1, 6. Okey, kamu kena bulat sikit. Okey, sifar 7 kat sini, 1, 2 kat situ lah. Okey, tadi garisan dah naik sikit. 2, negatif 9, dan 3, negatif 26. Okey, dah tanda semua. Kalau kamu kena buat seterusnya, kamu kena sambung lah. Okey, sambung. Okey, tak apa tepat lah. Kamu guna konsep, patutnya kena semua contoh, semua titik lah. Okey, lebih kurang macam tu lah jawapannya. Okey, boleh kot lah. Okey, seterusnya bahagian C. Tengok tadi nak jawab bahagian C lah. Oh, ni
bahagian B tadi 2 ni jawapan yang betul lah. Cikgu tunjuk tadi lebih kurang tadi kan. Okey, sebab cikgu tak pakai pembaris dia. Okey, bagi bahagian C tadi kita kira tadi ni kamu akan dapat masa kamu kira dengan kalkulator dia 7.25 kan. Ini belum lagi. Dia apa yang kamu buat sebenarnya untuk cari nilai Y ni bila kamu dah lukis di bahagian B tak ada masalah pun. Okey. Kamu tak guna kalkulator pun boleh. Jadi tengok bila X sama dengan negatif 0.5, maksudnya X kat sini ya, betul tak? Jadi kamu buat satu garis titik-titik, tak guna pembaris, letak kat sini. Kalau dia akan sentuh kat sini kan. Jadi baca nilai ni. Sebab tu kamu dapat lebih kurang. Kalau ini tak dekat macam yang tanda tadi 7 lah ini kan. Jadi kamu tulis 7 lah. Jadi untuk C1 ni letak nilai dia. Y sama dengan 7. Okey, untuk C2 pula. C2 cari nilai X apabila Y sama dengan negatif 17. Jadi negatif 17 15 ni ada garis ni. Jadi kamu buat satu garis guna pembaris. Kalau buat ni dah saya buat garis betul-betul. Dan kamu tengok di sebelah sini dia tak sentuh kan. Jadi yang sebelah sini dia bersentuh kan. Jadi dia yang bersentuh ni kita baca nilai. Buat satu garis ke atas pula. Kamu baca nilai X dekat sini ya. X dia apa? Agak kamu. Nanti kamu cuba lukis. Yang ni lebih kurang X sama dengan 2.6 itulah. Okey. Berdasarkan tengok graf kamu lah. Cantik tak cantik kan? Okey, seterusnya kita tengok bahagian D. Bahagian D 4 markah. Okey. Jadi bahagian D ni apa yang perlu kamu buat adalah untuk kita nak lukis satu garis lurus yang sesuai bagi graf 12B yang tadi graf yang kita lukis kat 12B tu. Sekarang ni dia ada bagi satu lagi persamaan lah. Okay. Jadi kena ingat balik untuk cari garis lurus ni ada banyak cara lah. Okay. Cikgu tunjuk cara yang pertama ni kita guna, ingat lagi ya, dekat A tadi dia ada bagi Y sama dengan persamaan tu, ingat je. Negatif 3x kuasa 2. Tak apa kan, nanti kamu boleh tengok ini sebab cikgu dah asing-asing dia nampak macam tak nampak ni kan, 2x tambah 7 kan. Yang ni di bahagian A tadi ataupun graf yang kita lukis dah tadi yang kita dah lukis. Jadi sekarang ni dekat bahagian D pun dia ada satu bagi lagi macam fungsi juga ni kan. Okey. Fungsi yang dia beri ni 3x kuasa 2 tambah 4x sama dengan 4 ni. Cuba kita susun jadi macam sebelah sini juga. Jadi maksudnya kita biar sifar sebelah sini, bawa ingat kamu susun dululah. Okey. Okey. Macam kita bawa di sana ataupun tolak sebelah sini, dia pergi sana semua lah. Bila dah dapat macam ni, tulis kat bawah dia ni. Yang ni daripada D ya. Okey, daripada persamaan D ataupun persamaan yang terdapat dalam soalan D itu, sifar sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 4 kan, betul tak? Jadi sekarang ni kita nak hapuskan yang kuadratik ataupun kubik kat sini. Sekarang ni maksudnya kita nak hapuskan yang ni lah. Kalau kamu hapuskan ni, kamu akan dapat satu garis lurus lah. Jadi tengok, kalau dua-dua negatif maksudnya kita tolak lah. Okay. Samaan pertama yang ni kita dari A ni tolak samaan daripada D ni. A ni tolak yang samaan yang D ni. Okay. Jadi Y tolak sifar, Y negatif tolak ni habislah kan. Okay. Negatif 2x tolak negatif 4. Ni jaga sikit. Jadi dari 2x lah. Okay. 7 tolak 4 jadi tambah 3. Okey, kamu akan dapat satu persamaan garis lurus Y sama dengan 2x tambah 3 lah. Dia macam mana kalau kita nak lukis garis ni? Jadi kat bahagian graf linear tadi cikgu kata kan, untuk lukis garis ni kita hanya perlukan dua nilai saja kan. Okey, jadi kita buat dua nilai. Okey, ni x, y. Paling senang kalau x sifar kan. Okey, kamu ganti dia bila x sifar y sama dengan 3.
Okey, kalau X3 pula, okey, boleh kira kat sini bila X sifar, Y sama dengan 2 darab sifar tambah 3, dan sifar tambah 3, 3. Bila X sama dengan 3, Y sama dengan 2 darab 3 tambah 3, 6 tambah 3 jadi 9. Okey, 9. Okey, sebenarnya soalan ni dia suruh kamu lukis kan. Jadi bila kamu lukis graf ni dekat garis ni, garis Y sama dengan 2X tambah 3 ni, kamu akan dapat terus 2 markah lah. Okey. Lepas tu kita tengok nak cari nilai-nilai X ni pula, tengok bila dia bersilang nanti. Okey. Kita tengok bila kamu dah lukis. Okey, ni garis ni lah sebenarnya ni. Bila ni tanda kat sini, bila X3 Y 9 kan, jadi ambil pembaris sama bagi panjang sikit. Tengok dia akan bersentuh dengan bersilang dengan graf yang ni di dua tempat lah. Letak pada pensel dia tunjuk highlight. Jadi sentuh kat sini dengan kat sini lah kan. Jadi apa yang perlu kena buat, kita baca nilai tempat garis ni bersilang lah, dengan ni nilai X dia lah. Okay. Satu kat sini, satu lagi kat sini. Okay. Kalau yang ni tengok dekat dengan nilai dia dekat dengan kalau kamu tengok lebih kurang negatif 2 kan, sini kan negatif 2 atau negatif 1,9 lah. Jadi nilai-nilai X yang mungkin tu X sama dengan negatif 2 ataupun X sama dengan satu lagi, X ada 2 nilai kan, satu ni tengok sini, ini dia kurang bersatu tapi lebih kan, negatif 0.7 lah. Okay. Ini 2 nilai X lah. Jadi garis lurus yang kamu lukis ni, kamu akan dapat 2 markah. Okay. Kalau garis lurus kamu tak lukis salah, dia akan tengok balik kepada yang kita kira tadi tu. Yang kita kira tadi tu, yang maksudnya ni dia bagi markah kat sini ya, tapi kamu tak dapat 2, dapat 1 saja lah. Okay, kalau kamu lukis betul baru dia bagi 2 markah, dan seterusnya bila dah betul jawapan ni betul pun 2 markah. Jadi kamu akan dapat 4 markah penuh lah. Jadi kalau markah penuh untuk soalan graf fungsi ni 12/12 lah. Okey. Soalannya. Okey, kita tengok contoh soalan lain pula lah. Okey. Okey, ni soalan satu lagi. Okey. Lengkapkan jadual 2 pada ruang jawapan. Ini dia kita bawa ke depan. Bila Y sama dengan negatif X plus 3 tambah 2X lah. Okey. Dan bahagian C pun sekali. Jadi kita terus guna kalkulator lah ke. Okey. Kalau kita boleh tekan dulu. Kalau tak, tunggu dengan cikgu sekali pun boleh. Okay. On. Ini masukkan bahagian ni. Masukkan bahagian negatif X kuasa 3 tambah 2X tu lah. Okay. Jadi negatif X, ingat alpha untuk kurungan ni kuasa 3 macam biasalah, shift kuasa 3 ni. Okay. Dan tambah 2 X ya, dengan alpha X, dan tekan calculation. Okay, dia tanya X berapa, tengok ni. Kalau kamu tak pasti, kamu tekan yang ni dulu. Tengok, tekan negatif 1. Tengok negatif 1. Tengok jawapan dia negatif 1 ni kan. Kalau kamu tak pasti, kamu tekan ni. Tekan negatif 1, dia bagi jawapan negatif 1 kan. Jadi sekarang tekan calculation lagi. X negatif 2 kan. Negatif 2 kan jawapan. Kamu dapat 4 lah. Ok, yang 4 kat sini 4. Ok, seterusnya tekan lagi, jangan padam ya. Calculation. Sekarang ni nilai X3 kan, 3 akan sama dengan negatif 21 pula. Negatif 21. Ok, masa tu nak berapa? Ok, kira lagi kan. Ingat ni bahagian C ni pun kita boleh kira juga kan. Yang ni nilai Y apabila X sama dengan negatif 1.9, kita akan dapat Y berapa. Jadi guna kalkulator juga.
Ini calculation negatif 1.9 lah. Kamu tengok, kamu akan dapat nilai kita tak nampak ni 3.059 kan, yang kalkulator bagi kan 3.059. Tapi dalam secara logiknya kamu tak boleh nampak kat graf macam tu. Jadi kamu akan tulis nilai Y dia berdasarkan graf kamu lah, dekat dengan 0.5 jadi 3, okay? 3.5 yang tu lah, okay? Nilai Y kan. Okay, boleh ha? Okay, seterusnya kita pergi ke lukis graf lah, okay? Jadi tadi kita dah dapat bila X negatif 2 ni, ini nilai 4, ini nilai negatif 21 kan. Jadi skala dia okey, 2 cm pada 1 unit paksi X, 2 cm 5 unit paksi Y macam tadi kan. Tapi untuk paksi X kita daripada negatif 2.3, jadi kita start negatif 3 lah. Okey, sampai X sampai 4 kan, ni 3.5 kita guna 1 jadi 4 lah. Kita termasuk ni lah. Untuk Y pula, untuk paksi Y, okey, kurang-kurangnya mesti ada ni, yang paling kecil negatif 35.88, jadi kita kena tulis negatif 40 lah, okey. Yang sebelah sini pula positif ni 7 kan ni kan, sama 10 juga lah, okey. Jadi lebih kurang soalan tadi je kita kan. Jadi kamu tengok kat sini, kalau ini dia atas ni 2 je 10 kan, kita mula dari atas pun boleh 10, 5, ataupun kamu bilang dulu sifar ni 5, 10, okey. Jadi sebelah ni negatif 1, negatif 2, negatif 3, dah cukup kan negatif 3 kita nak kan. Ini 1, 2, 3, 4. Okey, kalau boleh kita lagi. Okey, bawah ni sampai negatif 40 kan. Negatif 5, 10, negatif 15, negatif 20, negatif 25, negatif 30. Cukup tu sampai bawah. Kita tak kena je mungkin di situ negatif 35, ini negatif 40 bawah tadi. Okey, lepas tu kamu garis lah, guna pembaris lah kalau boleh. Memang kena guna pembaris pun, kalau tidak dia jadi tak elok kan. Dia jadi apa, tak tepat lah. Okey, guna pembaris. Okey. Ini pasti label sikit. Pasti Y, pasti X lah, okay, tak payah lebih dengan begitu sebab okay. Jadi seterusnya kita plotkan lah. Okay, kalau macam ni tengok, negatif 2.3, negatif 2.3 tak salah kamu baca dia daripada negatif 2 ni ada 3 kat sini kan. Jadi 7.57, 5, 2 tu 7, 7.5, jadi 7.5 lebih sikit kan kat atas sini kan. Okey, ataupun kamu gunakan dekat 7.6 lah, okey. 7, 5, 2 tu 6, 7, yang ni 7.5 kan, tengah-tengah ni kan. Okey, jadi 7.6 kat atas ni 10 negatif 1 dekat ni ya. Sifar okey. 1, 2 kata ni kecil ni, besar ni 2 negatif 4, okey, 2.5 jaga kat sini okey. 2.5 negatif 10.6, 10.6 ini tak sampai 12 ya. Tadi
3 negatif 21, 3 negatif 21, 3,5 negatif 35 poin dekat dengan 36 lah. Ok, lepas tu kita sambung lah 7.6 ini. Ok, yang ni 24 bawah ni. Ok, tengok lagi satu, kamu kena tahu ini bentuk graf dia kubik kan, jadi bentuk dia sebab dia negatif, dia bentuk kalau kita sambung balik tu negatif 1 lah. Ok, 1 tu sifar kalau dia naik tu, lepas tu 2 negatif 4, 1 negatif 4. Ok, 21 itu kurang cantik lah. Ok, sini doktor kemas, jadi tengok jawapan yang kemas ya. Yang ni yang betul lah ni, tengok ni turun ni sikit, jadi yang garis saya melengkung ni. Ok, ini titiknya. Ok, ok, jadi seterusnya ini contoh jawapan lah. Okay, kita dah set jawapan, tunjuk kamu lah supaya ingat. Nak lukis dulu agak sukar juga. Ok, ok, seterusnya kita tengok bahagian D, bahagian C. Bahagian C tadi kita kira tadi dia dah bagi nilai dia bagi dalam 3.059 kan, nilai Y dia kan. Ok, jadi tengok bila X sama dengan negatif 1.9, X sama dengan negatif 1.9. Ni dekat merah ni, jadi kamu naik ni, kamu nampak sini. Lepas tu jawapan dia lebih kurang kalau besar sikit kamu boleh nampak lah. Ok, 2.5 dia 3.5 macam tu lah. Ok, jawapan kamu lah. Ok, kalau kat sini cikgu bubuh Y sama dengan 3 lah. Ok, seterusnya kalau cari nilai X pula bila Y sama dengan negatif 7. Jadi tengok yang bahagian ni, bila Y sama dengan negatif 7, kita buat satu garis. Tengok dia bertemu dengan graf di sini, dan kita baca nilai Y, jadi nilai X dia kat sini lah. X sama dengan 2.3 lah. Ok, ok, X 2.3 lah kat sini. Jadi yang tu ni C1, ini C2, X sama dengan 2.3. Senang je kan, ini berdasarkan graf. Bahagian D, ok, untuk ni sama macam tadi. Kita ingat dari A ada diberi Y sama dengan negatif X kuasa 3. Ingat tambah 2X. Ini daripada A lah. Ok, sama ada A boleh. Yang ni, ok, yang dia bagi ni, kalau boleh kita susun macam tu dulu. Jadi X kuasa 3 tolak 8X sama dengan 5. Sifar sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 8X tambah 5 lah. Ok, yang ni, yang dari D ni, ini persamaan ni. Ok, jadi sekarang ni AD ni kita nak hilangkan kuasa 3 ni, jadi kita tolak je lah, macam A tolak D ya. Ok, ni bila kita tolak Y, ini habis lah. Ini 2 tolak 8, jadi negatif 6X. Sifar ni tolak 5. Ok, dah dapat tu. Apa yang nak buat pula? Kita kena cari nilai bagi persamaan garis lurus ni lah. Ok, paling senang. Ok, X Y bila X sifar, satu lagi 3. Ok, bila X sifar Y sama dengan negatif 5. Tutup ini kan, tutup ini kan.
tutup ni kamu dapat ni. Tapi bila X3 dengar sikit lah. Okay. Bila X3 boleh guna calculator pun boleh ganti macam tadi juga, guna macam calculation tu, ataupun kamu boleh ganti ya, 6 negatif 6 darab 3 negatif 18, dan tambah 5 jadi 18 16 negatif 23. Okay. Kalau nak guna calculator ingat ya, ini pun sama, masukkan nilai yang sebelah ni, yang cikgu bulat ni. Okay. Cikgu bulat. Okay. Tapi patutnya tak payah guna calculator pun boleh. Okay. Kita masukkan negatif 6 alpha x tolak 5 calculation x alpha, dan negatif 5 calculation x3 dan negatif 23. Okay. Okay, sebenarnya kita dah dapat satu markah kat sini ya, tapi yang untuk dapat lebih kena buat apa? Ni, lukis. Okay, dia nak kamu lukis. Dapat 2 markah, dan seterusnya cari nilai x ni, barulah kita boleh dapat markah penuh 4 lah. Okay. Jadi bila kamu lukis, tengok tadi kita dapat bila x sifar y sama dengan negatif 5, kita tanda kat sini. Satu lagi bila x3 y sama dengan negatif 23 ni kan, kita dapat ni kan. Ni ambil pembaris, sambung lah. Allah ulang sikit. Okey, sambung dapat garis ni lah, dan seterusnya. Kena padam sikit kot, nampak sabut. Okey, padam ni. Okey, jadi seterusnya kita tempat yang tempat garis ni bersilang dengan graf yang kita lukis di A tadi, dan kita baca nilai dekat sini lah. Satu kat sini, satu lagi nilai kat sini lah, tempat dia bersilang kat sini, tapi yang kita baca nilai X kat sana. Okay, nilai X satu, ni pun tempat dia bersilang kat sini, tapi nilai X kat sini. Yang sebelah sini negatif lah, tengok negatif dekat 0.51, negatif 0.6 juga gitu. Sebelah sini ini 23, 3.1 lah, 3.1. Okey, jadi kamu tulis nilai X dia, X sama dengan negatif 0.6 ataupun X sama dengan 3.1 lah. Jadi dah kamu lukis tadi dapat 2 markah. Ni 2 markah, dia ada di graf. Kalau tak, kalau kamu lukis sangat, dia akan bagi markah kat sini ya, dekat persamaan yang kamu kira satu markah. Dan seterusnya 2 markah lagi dibagi dekat nilai X yang betul lah. Okay. Untuk jadi soalan ni kalau bahagian C pun pastikan kamu lukis graf lah. Okay. Kalau jawapan kamu betul guna calculator tapi tiada graf, tak salah juga. Okay. Jadi sekian saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Okay, kita jumpa lagi lain kali. Terima kasih semua.